So, kita nak belajar dulu what is the meaning of photoelectric effect. Apa yang dimaksudkan dengan kesan photoelektrik. Okay, korang cuba untuk treat benda ni macam bahasa Melayu. Maksud cikgu, treat benda ni macam bahasa, fahamkan ayat dia. Ayat dia cakap, photoelektrik adalah apabila terdapat pancaran keluar elektron. So, kita ada logam. This is metal. Kita ada logam lah. Tak nampak pula. Okay, kita ada logam. So, logam ni dalam dia ada elektron. Tapi elektron tu duduk dalam logam lah. Tapi elektron boleh keluar. Elektron boleh keluar daripada logam. Dia akan terpancar keluar. Okay, the electron can be emitted out of the metal surface. Tapi ada syarat. Syarat dia adalah bila metal tu dapat cahaya. Okay, maksudnya cahaya datang pada frekuensi tertentu, at a certain frequency, elektron keluar. Kenapa? Sebab cahaya ataupun light dia datang bawa energi. Light datang bawa energi. So energi tu dia pindahkan, tenaga tu dia pindahkan kepada elektron. So sekarang elektron pun macam, oh aku dah dapat energi, so dia ada energi, dia pun keluar. So itu adalah kesan fotoelektrik. Senang cerita, elektron keluar. Kenapa? Sebab ada cahaya. So itu yang dimaksudkan dengan photoelectric effect. Okay. Tapi kalau korang tengok kat sini, dia bukan sepanjang masa boleh jadi. Dia ada syarat tertentu sahaja. Okay, syarat tertentu dia ada 3. Okay, so dia ada 3 syarat untuk photoelektrik berlaku. Okay, so korang tengok dekat sini. Syarat dia ada 3. So sebelum kita tengok syarat, kita tengok dulu dekat sini. Pertama sekali adalah perkataan frekuensi ambang atau threshold frekuensi. Okay, soalan. Dia kata frekuensi ambang adalah frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron bagi satu logam. Maksudnya, cahaya yang datang at least kena capai value ni. Okay, the light yang datang tu at least have to achieve this value. This is the minimum. Okay, this is the minimum untuk photoelektrik tu berlaku. So, cikgu bagi contoh lah. Katakanlah light tu datang dengan 5 Hz. Maksudnya cahaya datang dengan 5 Hz. Tapi logam ni mempunyai frekuensi ambang sebanyak 3 Hz. So, minimum dia perlu adalah 3 Hz. Kenapa 3? 3 tu random lah cikgu saja bagi. So, 3 Hz tu minimum yang diperlukan. So, katakanlah cahaya datang tu 5 Hz. Cukup tak untuk melakukan kesan fotoelektrik? Okay, so cukup kan untuk melakukan kesan fotoelektrik. So bila cukup, fotoelektrik boleh berlaku. So elektron akan keluar. Okay, so itu contoh yang pertama. Cikgu tukar situasi. Katakanlah frekuensi dekat sini adalah 10 Hz. Dekat sini frekuensi ambang dia, threshold frekuensi dia adalah 15 Hz. Soalan, boleh tak fotoelektrik berlaku? Tak boleh lah, tak cukup. Okay, kalau tak faham, bayangkan dalam kepala, tak cukup duit. Korang ada RM10 je. Benda ni perlukan 15. Tak cukup duit, tak boleh lah. Elektron pun tak boleh keluar. Okay, sekarang ni kesimpulan dia. Syarat untuk berlakunya kesan elektrik, frekuensi cahaya perlu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan frekuensi ambang. F besar, kecil atau sama dengan frekuensi ambang. Berdasarkan yang kita baru cakap tadi tu, cahaya punya frekuensi perlu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan frekuensi ambang. Kalau nak berlakunya kesan fotoelektrik. Okay. So, bagus. Terima kasih sebab jawab. Jadi sekarang ni jawapan dia adalah mestilah lebih besar. Technically sama pun boleh. Tapi kalau dalam exam, okay, technically sama pun boleh juga. Cuma elektron tu nanti dia tak bergerak. So, kalau soalan tanya, okay, fotoelektrik boleh berlaku ke? Syarat dia apa? Cakap je besar. Okay. So, F kena lebih besar daripada F0. Okay, so untuk situasi yang pertama ni, siapa yang ada yang perlu contoh lagi tak? Untuk situasi pertama, ada tak yang memerlukan contoh lagi? Okay, cikgu gerak Okay, sekarang ni kita tengok yang
kedua. Okay. So yang kedua adalah fungsi kerja. So fungsi kerja adalah W. So kalau tadi frekuensi minimum adalah frekuensi ambang. Threshold frekuensi adalah minimum frekuensi. Yang ini sebiji. Sebiji tapi tukar perkataan tenaga. So maksudnya tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Okay, minimum energy required for photoelectron to be emitted from a metal surface. So maksudnya at least cahaya datang bawa tenaga, at least ini value dia. Kerja dan tenaga dua-dua adalah joule. Okay, so sekarang ni katakanlah cahaya datang bawa tenaga. Cahaya datang bawa tenaga 10 joule. Minimum yang diperlukan iaitu fungsi kerja atau work function adalah 7 joule. Boleh tak boleh fotoelektrik berlaku? Boleh ke tak boleh fotoelektrik berlaku? Can or cannot? Kita ada RM10, bendanya RM7, boleh tak boleh kita beli barang? Ha. Kau pergi kedai mana yang tak boleh beli barang? Harga RM7, korang ada RM10, kedai mana yang kau pergi tak boleh tu? Okay, so mestilah boleh, kan? Sebab kita ada RM10, harga barang RM7 je boleh lah. So maksudnya elektron boleh keluar lah. So maksudnya E dekat sini 10 joule, 7 joule kat sini cukup je untuk fotoelektrik berlaku. Okay, katakanlah cikgu tukar situasi. Katakanlah tenaga yang datang adalah 5 joule. Maksudnya E dia adalah 5 joule. Tapi dia punya work function adalah 8 joule. So, boleh ke tak boleh berlaku? Cukup tak cukup ni? Kesan fotoelektrik berlaku ke tidak? Can or cannot? Okay, bagus. Syafiqah betul. Kaisara betul. Okay, Kamil. Wadihah betul. Nasihah. Swita betul. Okay, Erina betul. Very good. So, tak berlakulah. Kenapa? Sebab kita hanya ada 5 padahal dia perlukan 8. Sebab tu cikgu cakap treat benda ni macam bahasa. Literally ayat dia dah cakap at least banyak tu kena pakai. So kalau korang bagi kurang tak jadi lah. So dekat sini tak berlaku kesan fotoelektrik. Jadi berdasarkan contoh kita yang dua tadi tu, syarat berlakunya fotoelektrik yang kedua E lebih besar, kecil atau sama dengan W. Berdasarkan yang kita cakap tadi tu, E kena lebih besar, lebih kecil atau sama dengan W untuk jadi kesan fotoelektrik. Okay, so jawapan dia adalah sama boleh. Tapi kalau soalan tanya, jawab lebih. Okay, alright, so jawapan dia adalah lebih besar. Okay, so itulah, itu soalan sebenarnya cikgu tanya, besar, kecil atau sama. So jawapan dia adalah mestilah lebih besar. E kalau kecil daripada W tak dapat. Okay, Jared, betul. So itulah yang cuba disampaikan kat sini. E kena lebih besar daripada W. Okay, sekarang kita tengok yang ketiga. Okay, syarat yang ketiga. Yang ni dia lain sikit. Okay, kalau korang tengok dekat sini, perkataan dia adalah, dia ambang juga. Tapi panjang gelombang ambang. Okay, threshold wavelength. So, kalau frekuensi ambang, frekuensi minimum. Tapi kalau panjang gelombang ambang atau threshold wavelength, dia adalah panjang gelombang tapi maksimum. Maximum wavelength. Kenapa maksimum padahal frekuensi minimum? Orang lain semua minimum. Tiba-tiba dia seorang maksimum. Sebab orang V sama dengan F lambda. Okey, kalau kita rearrange, kita akan dapat V per lambda sama dengan F. Soalan cikgu adalah F dengan lambda, apa hubungan diorang? Direct ke inverse? F dengan lambda, apa hubungan diorang? Direct ke inverse? Okey. So, inverse kan? So, inverse maksudnya kalaulah dekat sini frekuensi dia minimum, maksudnya kecil, jadi lambda kena besar ke kecil? Kalau frekuensi berkurang, lambda kena? Kalau frekuensi berkurang, lambda kena bertambah, besar, tinggi. Betul lah tu. Semua tu betul. Jadi,
Sebab itulah kat sini panjang gelombang dia adalah maksimum, bukan minimum. Kalau frekuensi tadi minimum, tapi untuk panjang gelombang, dia akan jadi maksimum. So, contohlah, ni semua nombor ni random tau. Korang jangan percaya saya, cikgu bagi nombor random saja. Katakanlah cahaya datang dengan 200 nanometer. Tapi panjang gelombang ambang adalah 300, tipu, kejap 150 nanometer. So, boleh ke tak boleh photoelectric berlaku? Hati-hati ya. Boleh ke tak boleh? Can or cannot photoelectric effect happen? Yakin? Fikir dulu. Soalan dia adalah, boleh atau tak boleh photoelectric effect berlaku? Can or cannot? Okay, so jawapan dia adalah tak boleh. Cannot. Kenapa? Sebab ayat dia. Apa-apa pun patah balik dekat ayat. Okay, itu yang kata fizik kena faham. Inilah dia maksud faham tu. Bila dia cakap kat sini panjang gelombang maksimum, maksudnya paling besar adalah 150. Kalau kita bagi lebih dari itu, maksudnya tak boleh lah. Sebab dia dah kata maksimum dia adalah 150. Jadi kalau kita bagi 200, maksudnya tu dah lebih dari maksimum. Tak boleh. Okey, jadi dalam kes ni tak boleh sebab apa? Sebab panjang gelombang dia lagi besar daripada panjang gelombang maksimum. Okey, gitulah ceritanya. Kalau lebih daripada maksimum, dia tak berlaku. Ya, betul. Itulah poinnya. Okey, tukar jap. Tukar nombor. Katakanlah cikgu cakap, lambda yang datang ni adalah 400 nanometer. Tapi dekat sini, lambda notnya adalah, sabar, 500. Soalan cikgu adalah, berlaku atau tak berlaku? Can or cannot photoelectric effect? Okay. Can or cannot, boleh ke tidak? Okay, so jawapan dia adalah boleh berlaku. Kenapa boleh? Patah balik dekat definisi dia. Dia kata panjang gelombang ambang adalah 500. Ambang maksudnya maksimum. Maksimum maksudnya paling besar benda tu. So paling besar adalah 500. So kalau kita bagi kurang daripada tu, okey lah. Sebab limit dia 500. Tak boleh lebih daripada tu. Lebih daripada tu, tak jadi. Tapi sekarang kita bagi bawah tu. So boleh lah. Okay. So macam itulah ceritanya. So poin ketiga, syarat yang ketiga. Okay. Untuk photoelectric berlaku, cahaya punya lambda, panjang gelombang, wavelength, adakah, ni soalan tau, adakah dia kena lebih besar, lebih kecil atau sama dengan lambda not? Untuk photoelectric berlaku, yang mana satu? Okay. So, lambda not kena lagi besar. Okay, so maksudnya lambda lagi kecil lah. So, ini adalah 3 syarat photoelectric. So, dia seorang je lah lain sikit. Dia seorang je lain sikit. Sebab yang ni memang E dengan F tu lagi besar daripada yang ambang. Okay, tapi yang ni dia seorang je yang lagi kecil. Jadi, dia lain sikit lah. So, at least lah. At least 3 ni kena ingat. Okay, sebab macam-macam soalan dia boleh tanya daripada 3 ni sahaja. Okay. Ada ke wavelength minimum? Tak ada. Sebab dekat sini dia wavelength memang maksimum. Yang minimum adalah frekuensi. Dalam definisi ni pernah ke masuk dalam exam? Mestilah. Okey, apa lagi dia nak tanya? Paling-paling photoelectric, maksud photoelectric effect, maksud F0, W, lambda not. Itulah. Alah, biasalah definisi. Semua dia boleh tanya. Okay, so take note lah. Tapi yang ini at least korang try untuk ingat lah sebab ayat dia tu macam sangat, ayat dia tu maksud dia sangat mudah. Okay, anyway, habis kat situ. Jadi tolong ingat 3 syarat tu. Okay, so itu adalah photoelectric effect. So bukan tu sebenarnya yang kita nak belajar. Kita nak belajar benda lain. Yang itu tu intro just in case ada orang tak tahu pun photoelectric tu apa. Okay, tapi bila korang dah tahu dah photoelectric tu apa, sekarang kita tengok teori photoelectric Einstein ataupun Einstein's photoelectric theory. Okay, benda ni matematik. Serius saya cakap. Dia lagi banyak matematik daripada fizik.
Maksud cikgu, tengok contoh. Bayangkan duit. Sebab dia paling senang nak bayang kan. Okay, korang ada RM10. Okay, tak tahu kenapa korang nak beli elektron. Okay, elektron ni harga dia RM3. Mampu beli tak? Korang ada RM10, elektron harga RM3, mampu tak beli? Can or cannot? Okay, mampulah, mampu. So sekarang ni korang pun beli. Bila beli, dapatlah, bolehlah bawa elektron tu balik. Tapi berapa baki duit korang? Matematik tu elok sikit. Beli satu je. Kita tak tamak. Kita beli satu je. Kita ada RM10, kita beli satu je elektron. So berapa duit baki kita? Okay, baki kita adalah RM7. So RM7 tu akan digunakan untuk bawa keluar elektron. Okay, untuk elektron bergerak. Jadi apa benda ni cikgu? Kenapa tiba-tiba cakap pasal duit nak beli elektron? So kalau korang tengok dekat sini, okay, 10 joule tu adalah E. Okay, tadi kan kita belajar E, cahaya datang. So bila cahaya datang, dia boleh, kalau dia boleh buat fotoelektron, kalau dia boleh buat kesan fotoelektrik atau fotoelektrik effect, elektron akan keluar. So, kita ada RM10. RM10 tu adalah kita guna RM3 untuk keluarkan elektron. So, untuk keluarkan tu fungsi kerja lah. Okay, lepas tu tenaga kinetik maksimum kita adalah 7. Maksudnya elektron tu berjaya keluar, bergerak dengan tenaga kinetik 7 joule. Contoh. Okay, so ini basically teori fotoelektrik Einstein. E sama dengan W plus K max. Okay, sekarang, cikgu bagi contoh lagi. Katakanlah korang ada 20 joule. Dia perlukan 15 joule untuk keluarkan elektron. Ataupun fungsi kerja dia adalah 15. Berapa tenaga kinetik dia? Okay. Itu bukan rumah cikgu tau. Itu bukan rumah cikgu. Nak bagi tahulah korang ingat meriah sangat. Bukan rumah cikgu tu. Itu rumah orang lain. Okay, so berbalik kepada okay. So berbalik kepada tak, sebenarnya tadi lama sebab cikgu mencari siapa tu. Okay, so anyway, point dia adalah korang ada baki 5. Okay, korang ada baki 5 joule. Okay, so sekarang ni samalah konsep dia. Korang ada 10, korang ada 20. 20 tu digunakan untuk 15 keluarkan elektron. So sekarang dah berjaya keluar tau. Jadi baki dia berapa? Baki dia yang korang carry tu adalah 5. Okay, had ni je dulu. Oh, by the way, this is based on principle of conservation of energy. Sebab before total sama dengan after punya total. Okay, had ni dulu. Ada siapa-siapa perlu cikgu guna contoh lain tak? Ke contoh ni dah cukup? Okay, cukup dah settle Okay, so mungkin korang tertanya-tanya macam, wah senangnya. Senang sangat ni. Macam tu lah kan. Mungkin. Tapi, okay, ini senang sebab apa? Sebab cikgu dah siap-siap bagi kat korang semua dalam joule. Cikgu dah siap-siap dah cakap, okay korang ini 20 joule, 15 joule, 5 joule. Tapi dalam exam kadang-kadang dia tak bagi direct. Kadang-kadang dia bagi maklumat yang berbeza. Apa-apa pun dalam kepala pastikan ingat kita kena pastikan unit dia unit tenaga. Okay, buat masa ni kita belajar joule dulu. So apa-apa pun yang berlaku, kalau dia bagi bukan joule. Contoh dia bagi frekuensi. Tak boleh. Tukar dulu jadi joule. Okay, macam mana nak tukar? Okay. Recap balik, dalam subtopik 1 korang ada belajar benda ni. Ada memori tak pasal benda ni? Ada memori tak pasal formula ni? Ada? Ke macam first time nampak? Okay, kalau first time nampak pun tengoklah betul-betul. Tak apa. So sekarang ni exam diberi. Tak ada masalah pun. Exam dibagi. So ini adalah formula untuk cari tenaga. Okay, ini adalah formula untuk cari tenaga. Jadi sekarang ni kalau korang tengok dia ada 2 formula tau. Okay, kalau tengok kat sini ada 2 formula.
So sekarang katakanlah dalam soalan dia cakap, okay jap, sorry. First kali adalah korang tengok kat sini dulu. Yang first E sama dengan HF. Di mana H adalah Planck constant. Nombor ni exam dia bagi. Kalau tak ada dalam soalan, tengok dalam formula. Okay. F adalah frekuensi. Okay. Lepas tu E sama dengan HC over lambda. H tu pun sama, Planck constant. C adalah laju cahaya dan lambda adalah panjang gelombang. So E ni adalah tenaga tenaga. So katakanlah contoh soalan cakap, okay, kita ada cahaya. Okay, cahaya ni frekuensi dia adalah 5 kali 10 kuasa 14 Hertz. Okay, cahaya tu dia datang dengan frekuensi 5 kali 10 14 Hertz. Katakanlah cikgu kata, cari tenaga dia. Daripada F ni, cari tenaga dia. Cuba bagi tahu korang nak pakai formula nombor 1 ke nombor 2 yang betul. Rasa-rasa mana better? Formula nombor 1 atau formula nombor 2? Yang mana boleh dapat? Okay. So logiknya kalau tak tahu maths ni cikgu nak cakap. Macam mana nak tahu? Tengoklah apa yang ada. Dia bagi frekuensi, pakailah formula frekuensi. So kita akan pakai E sama dengan HF. So E adalah H tu 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. F adalah 5 kali 10 kuasa 14. So, cuba kira sekejap. Dapat berapa? Okay, so Yasin betul. Jangan lupa semua orang unit dia adalah joule sebab dia adalah tenaga. Okay, Alia betul. Okay, Swita betul. Wadiha betul. Syafiqah betul. Cikgu bagi masa. Lochan negatif 19 bukan negatif 29, negatif 19. Okay, Amani betul, Hana betul. So, kalau korang tekan kalkulator, okay, Rina betul, korang akan dapat 3.315 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, so kenapa cikgu nak tunjuk benda ni? Cikgu nak bagi tahu bahawa bila soalan tu bagi frekuensi, tapi kita nak cari tenaga. Soalan bagi frekuensi, kita nak cari energi. Kita pakai E sama dengan HF. Okay, so katakanlah contoh soalan, dia bagi kita ada cahaya. Tapi cahaya tu adalah 700 nanometer panjang gelombang dia. So kita akan pakai formula nombor 2 kan? Okay, cuba kira jap. Berapa dia punya E? Okay, Sabrina betul. Jangan lupa unit. Okay. Unit dia adalah joule ya. Okay, Syafiqah betul. Swita betul. Wadihah betul. Amshar, okay, Amshar dekat tapi salah sebab, okay anak-anak jangan lupa nanometer ni kena tukar tukar daripada nanometer kepada meter. Okay, daripada nanometer kena tukar kepada meter dengan cara kali 10 kuasa negatif 9. Okay, Hana betul, Atia betul. Najihah kira balik, Alia betul, Kamil betul.
Okay, Erina betul. Okay, cikgu tulis kat sini 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. C adalah laju cahaya 3 kali 10 kuasa 8 bahagi lambda. So lambda tu apa? Lambda tu adalah 700 kali 10 kuasa negatif 9. Kenapa? Sebab nano kena tukar kepada meter. Semua kena dalam SI. So, kita akan dapat 2.841 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, siapa yang nombor depan sama tapi belakang tak sama tu, reason dia adalah sebab korang tak tukar tadi. Most probably lah. Okay, kalau depan pun tak sama adalah salah kira kat mana-mana tu. Okay, so setakat ni, pasal tenaga ni, tujuan cikgu tunjuk slide ni subtopik lain. Tapi tujuan dia adalah, cikgu nak bagi tahu, kalau ada F, tapi nak cari E, pakai E sama dengan HF. Kalau ada lambda, nak cari E, pakai E sama dengan HC over lambda. Okay, daripada sini, boleh cikgu proceed tak? Setakat ni, 1 sampai 8, rating sekejap 1 macam apa ni, what is this? 8 tu macam saya faham cikgu, kat mana kita? Okay, 1 tu tak faham, tak tahu apa yang berlaku ni, bab apa ni. Macam tu, tapi 8 tu faham, betul? Faham betul. So, kat mana kita? Terperanjat juga nampak nombor tadi. Okay, baik. So, itulah ceritanya anak-anak. Jadi, sekarang ni cikgu padam dulu. Okay. Cikgu rasa okey kot yang ni Okay, sekarang berbalik pada cerita tadi. Okay, takut korang dah lupa pasal tadi. Jom kita tengok ni balik. Okay, sekarang. Katakanlah kita balik ke tadi tau. Katakanlah benda ni 15 Joule. Ni 9 Joule. Soalan, berapa tenaga kinetik maksima? Elok-elok sikit matematik tu. Kita ada 15. Sama dengan 9 tambah dengan something. Something tu mestilah 6 Joule. So, dalam exam, kalaulah soalan keluar pasal benda ni, ini yang di antara paling kerap dia tanya. Biasanya dia sangat suka tanya tenaga kinetik maksimum ataupun maksimum kinetik energi. Serius, ini yang dia suka tanya. Tapi dia taklah tanya macam ni. Ni senang sangat. So, dalam ni korang boleh terus dapat K6. Sebab apa? Sebab memang cikgu dah bagi dalam Joule. Tapi, kalau cikgu tak bagi dalam Joule, okay, kalau cikgu tak bagi dalam Joule, apa yang berlaku adalah, okay, macam ni Kejap lagi kita akan buat soalan tau. Ini cikgu nak bagi contoh je dulu. Okay, sekarang ceritanya adalah, katakanlah kita ada logam. So, logam tu, kita assume fotoelektrik memang berlaku lah. So, elektron akan keluar. Katakanlah, soalan tu, dia bagi kita fungsi kerja. Okay, dia bagi kita fungsi kerja. Tak kisahlah berapa pun, tapi dia bagi kita fungsi kerja. Okay, dia bagi. Tapi soalan, dia bagi kita F. So, daripada F, kita tak boleh pakai. Sebab yang kita boleh pakai adalah ni sahaja. E, W dengan K-max yang kita boleh pakai. So, sekarang daripada F, nak jadikan dia E, pakai formula apa? Kita hanya ada F, tapi kita perlukan E. Jadi, formula apa yang kita pakai? Okay, kita akan guna E sama dengan HF tadi kan? Itulah dia. So, bila kita dapat E sama dengan HF, kita dah dapat E. Jadi, bila kita dah dapat, formula dia adalah tenaga foton. Okay, so sekarang ni, apa yang berlaku adalah, korang boleh pakai HF sama dengan W plus Kmax. Kan? Sebab dah ada F. Okay, tukar situasi. Katakanlah, Okay, katakanlah instead of F, cahaya datang dia bagi lambda. So, korang tak boleh pakai HF. Jadi, korang akan pakai HC per lambda. Cikgu rasa ni tak ada masalah. Semua orang pandai dah yang ni. Okay, sekarang. Tukar situasi. Katakanlah, cahaya datang, dia bagi E. Tapi,
ini adalah F0. Tak boleh pakai. Sebab korang kena pakai W. So sekarang cikgu nak ajar Kalau E, korang boleh dapat dengan cara guna HF. E, korang boleh dapat dengan cara HC over lambda. W, formula dia sebiji. Tapi, ada note kat belakang. Maksudnya, F yang korang pakai adalah F ambang. So, lambda yang korang pakai adalah lambda ambang. So, maksudnya E dengan W, formula dia sebiji. Beza dia adalah F yang dipakai adalah F ambang. Lambda yang dipakai adalah lambda ambang. Jadi kalau soalan kata panjang gelombang ambang bla bla bla, threshold frequency is threshold wavelength is apa? Korang boleh guna formula untuk dapatkan W. Okey, jadi sekali lagi E sama dengan HF, E sama dengan HC per lambda, tapi kalau dia bagi F0 dengan lambda not, korang boleh dapat W. Okey. So, jom kita tengok satu soalan dulu. Okey. Sabar jap, satu-satu Dalam soalan ni kita ada, lukis dulu kalau tak nampak, cahaya datang. So cahaya datang, okey tengok soalan kat sini. Cahaya dengan frekuensi 8.3. Okay, light with the frequency of this. Soalan, ini value ni 8.3 ni adalah F ke ataupun F0? Value ni sebab kalau korang tak kenal benda ni, nanti salah susun. So dia ni F ke F0? Okay, so okay. So sekarang ni, ini adalah F. Okay. Macam mana nak tahu dia F, bukan F0? Macam mana kita nak tahu? Dia adalah F sebab soalan dia cakap cahaya. Maksudnya cahaya tu yang datang, so cahaya tu adalah frekuensi. 8.3 kali 10 kuasa 14. Kalau F0, dia akan kata panjang gelombang ambang. Okay, anyway, ini adalah dia punya frekuensi cahaya. Dalam soalan dia dah bagi W. Senang. 4.6 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Sekarang ni, soalan dia adalah elektron yang keluar tu berapa dia punya kinetik. Korang tak boleh terus tolak sebab unit tak sama. So, kena tukar. By the way, kalau lah korang nampak soalan, oh, tenaga kinetik maksimum, confirm. E, bukanlah confirm, tapi 99% of the time, E equals to W plus K max. So, W kita dah ada. W kita dah ada iaitu 4.6 kali 10 kuasa negatif 19. K max yang kita nak cari. So, E kita pakai HF. E kita pakai HF. Sebab apa? Sebab kita ada F. Nak dapatkan E. So, 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 kali dengan F 8.3 kali 10 kuasa 14. So, dapatlah K max. Cuba kira jap. Okay, Sabrina betul. Syafiqah betul. Erina betul. Sweta betul. Jared, Jared check balik 10 kuasa negatif 20 kan? Belakang tu. Nombor jap sabar. Tekan kalkulator balik Jared, salah. Tekan kalkulator balik. Ada something yang salah. Soalan dia adalah terus cari K max. Cikgu bukan nak cari E tau. Cikgu nak cari K max. So maksudnya tolak terus. Okay, Hana betul. Alia betul. Kamil betul. Najihah betul. Wadiha. Saya tengok kalkulator lagi sekali. Sepatutnya kali 10 kuasa negatif 20 belakang tu. Nombor depan betul dah. Amsyar betul. Korang tekan kalkulator tau.
Cari K max. Okay, Jared betul. Kaisara betul. Very good. Zahra, tengok belakang tu kali 10 kuasa negatif 20 sepatutnya. Cik try lagi sekali. Sepatutnya kali 10 kuasa negatif 20. Okay. Putri betul, Najihah betul. Walaupun kali 10 kuasa negatif 20. Okay, Yasin betul. Dia betul. Very good everyone. Okay, korang try tau. So jawapan dia sepatutnya 9. Okay, Lochan betul. Hanif betul. 9.029 kali 10 kuasa negatif 20. Dan jangan lupa kan dah buat semua yang susah-susah, tiba-tiba tak tulis unit. So jawapan dia adalah, unit dia adalah joule. Okay, so point cikgu kat sini adalah, dengar betul-betul. Formula kita, E sama dengan W plus K max. Kalau tahulah, kalau korang tengok soalan, okay, ni quantum. Lepas tu tiba-tiba, dia kata cari, apa nama dia tu? Kinetik. Dalam kepala macam tak payah pergi jauh sangat lah. Try ni dulu. E sama dengan W plus K max. Isi dulu apa yang ada. Dekat dalam ni W dah ada. Settle. K max yang kita nak cari. Okay. Tapi E tak settle lagi. E nak buat apa? Pakai dua. Satu HF, satu HC per lambda. Tapi dalam kes ni kita pakai HF. Kenapa? Sebab itu yang kita ada. Kita ada F. Macam tu. Okay. So dia punya step tu one by one. Okay. E sama dengan W plus K max. Lepas tu decide apa yang ada, apa yang tak ada. Okay. Next. Kita tengok dekat contoh soalan. Lebih kurang sama. Cikgu tukar nombor je. So semua orang try kira jap. Soalan nampak lebih kurang sama. Tapi kali ni cikgu tak beri bantuan. Kot. Okay. Semua orang buat. Cikgu tak bagi bantuan tapi cikgu lukis lah. Cikgu lukis. Okay. Sabrina betul. Okay. Yasin betul. Hana betul. Swita betul. Erina betul. Wadihah betul. Amsyar betul. Syafiqah salah. Syafiqah check balik dia punya step satu-satu, start daripada awal. Okay, Aimi salah. Tak apa, cuba lagi. Hanif betul, Zahra betul. Cikgu bagi lagi 30 saat untuk korang share jawapan korang sebelum cikgu start tunjuk. Okay, Najihah, bagus. Okay, Lochan, mesti ada benda yang salah. Mesti ada benda yang salah. Jadi kita tengok Okay, Farisha betul, Alia betul, Jared betul, Rafiq betul, Suzy betul, Kaisara betul, Najihah betul. Okay. Again bayangkan ni exam. Bayangkan ni exam. Macam mana nak buat? Okay, first. Soalan kata ini ada kaitan dengan, ini adalah bab kuantum. Lepas tu tiba-tiba ada tenaga kinetik. Jaranglah benda lain. Biasanya E sama dengan W plus K max. So dalam kepala itu dulu. Tapi isi lepas tu isikan apa yang ada. So dalam kes ni, sekejap Dalam kes ni benda yang ada adalah W.
W dia adalah apa? W dia adalah 4.6 kali 10 kuasa negatif 19. Okay. Tambah dengan Kmax yang kita tak tahu. So, E. E tak ada. E tak ada. Ingat, E ada dua cara nak cari. Satu pakai HF. Satu lagi adalah HC per lambda. Okay. Itu adalah dua cara kita nak cari. Okay. So, sekarang ni, apa yang kita boleh buat adalah kita pakai yang ni. Kenapa? Sebab itu yang kita ada. Kita tak ada lambda. So, kita pakailah dia. So, H kita 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 darab dengan 9.6 kali 10 kuasa 14. So, dah dapat dekat sini. Kira dulu. 6.63 eksponen negatif 34 kali 9.6 eksponen 14. So, korang akan dapat 6.3648 sama dengan kali 10 kuasa negatif 19 sama dengan 4.6 kali 10 kuasa negatif 19 plus Kmax. Bawa ke sana. So, tolaklah. Okay, so 4.6 eksponen negatif 19. So, Kmax kita adalah 1.7648 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, kalau fotoelektrik berlaku, memang dia tak boleh dapat negatif. Dia memang akan dapat positive value lah. Gitulah ceritanya. Okay, dah selesai. Sekarang, ada siapa-siapa? Sekejap, sabar. Soalan ni okey tak? Setakat ni masih okey ke? Dah boleh nampak ke pattern dia? Ke macam mana? Okay, boleh Okay, so sekarang ni marilah kita teruskan contoh soalan lain. Sebab sebenarnya lah, kelas topik yang cikgu nak ajar, habis dah. Maksud cikgu habis tu, benda yang cikgu boleh ajar, dah habis ajar. Tinggal korang buat soalan je. Okay, jadi sekarang ni, daripada sekarang sampailah habis nanti, kita buat soalan je lah. Soalan seterusnya, cuba try. Kali ni lukis pun tidak. Korang buat dulu. Korang buat dulu. Tadi lukis tu sebagai clue, sekarang ni korang buat dulu. Okey, tengok sikit jawapan semua orang. Okey, Sabrina betul, bagus ada unit. Atia nombor betul dah tapi unit pula tak ada. Wadiha, check balik sepatutnya kali 10 kuasa negatif 20. Belakang dia. Okey, Kamil betul, Hana betul. Nombor okey dah tadi Wadiha, belakang tu. Okey, Swita betul, Najiha betul. Um, oh, tak sengaja rupanya. Baiklah, Wadiha betul. Okey, Syafiqah betul. Sekejap ya. Alright. Yasin salah. Najihah betul. Tak apa, cuba lagi. Slow-slow semua orang cuba. Jangan tengok je. Oh, nilai C apa? Okey, baiklah korang. C tu adalah laju cahaya tau. Kena ingat tau. Dia sebenarnya bagi je dalam exam. Tapi sebagai pelajar fizik, cubalah ingat. 3 kali 10 kuasa 8 ms negatif 1. Okey, Yasin salah juga. Try lagi.
Okay, Alia betul. Okay, Rina betul. Lagi 30 saat. Okay kot. Okay, try eh. Okay, Lochan betul. Yasin dah betul. Okay. Aimi, kalau negatif tu memang salah dah. Cuba check balik. Okay, Suraya betul. Okay. Allah, sorry. Okay, Jared betul. Boleh dah kot cikgu cakap eh. So, cerita dia macam ni. Macam mana nak buat? Waveline tu kena tukar. Ya, mesti. Okay, jom. Kita tengok fikir macam mana. Step by step. Semua orang bertenang. Yang mana tak dapat lagi tu stop jap. Okay, stop jap. Cuba tengok dulu. Okay, tengok dulu. Kita ada beberapa soalan lagi. Okay, beberapa tu sebenarnya 2, 3 soalan je lagi. Tapi tak apalah. Point dia adalah sekejap. So, cahaya dengan panjang gelombang 400 meter. Maksudnya soalan korang 400 ni adakah dia lambda ataupun lambda not? 400 tu lambda ke lambda not? Okay. Dia adalah lambda sahaja. Macam mana nak bezakan? Kalau dia kata cahaya tu panjang gelombang dia. So maksudnya lambda sahaja. Panjang gelombang ambang baru lambda not. Anyway, cahaya datang dengan 400 nanometer. Itu adalah lambda dia. Okay, tapi kita dah ada W. Okay, soalan cari K. Again, kalau dalam exam, macam mana nak buat? Baca soalan, tahu dah. Okay, ni mesti kuantum. Kalau kuantum, ada perkataan tenaga kinetik, jaranglah benda lain. Biasanya adalah E sama dengan W plus K max. Okay, so sekarang ni, sekejap tak jaga spacing, sabar. So, sekarang, W dah ada. 4.6 kali 10 kuasa negatif 19. W dah ada. Plus K max. Okay. E. E kita dalam situasi ni ingat. E ada 2 option je. E ada 2 option je. HF dengan HC per lambda. Cikgu ulang kali sebab nak bagi tahu korang. Benda ni sama je. So dalam kes ni tak boleh pakai HF sebab kita ada lambda. So pakailah lambda. So 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Kita punya H. C kita 3 kali 10 kuasa 8. Bahagi dengan lambda. So lambda 400 tapi ada N. So nano. So bila nano maksudnya kali 10 kuasa negatif 9. Okay. Kalau kita tekan kalkulator, cikgu buat satu-satu tau. Just in case ada yang memang tak dapat langsung. Okay. Ini adalah cara dia step by step 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 kali 3 eksponen 8. Bahagi dengan 400 eksponen negatif 9. So kita akan dapat 4.9725. Okay. Kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Sama dengan 4.6 kali 10 kuasa negatif 19 plus K max. So bawa ke sana sebab tolak. So K max adalah 3.725 kali 10 kuasa negatif 20 Joule. Gitu lah. Okay. So point dia dekat dalam exam, dia suka hati dia lah nak tukar apa. Boleh jadi dia tukar E, boleh jadi dia tukar W. Okay, korang just kena tengok dan ikut formula yang sesuai. Okay, jom kita tengok lagi satu soalan. Okay, tadi soalan cikgu. Sekarang kita try soalan exam. Ni adalah daripada SBP 2021 dan waktu exam dia bagi 3 markah. Waktu exam ni, dia bagi 3 markah untuk soalan ni. Okay, so yang ni, try.
Ini pun cikgu tak bagi clue lagi. Korang buat dulu. By the way, siapa-siapa tengah-tengah buat dah cuba tiba-tiba sangkut ke ataupun macam jam terus. Bagi tahu je. Okay. Sabrina betul. Sekejap, Sabrina ni Sabrina kan? Maksudnya Sabrina yang tadi kelas kan? Ke Sabrina lain? Oh, okey, baiklah. Rajin. Baru kelas tadi. Baik, baik, baik. Teruskan, teruskan. Okay, Erina betul. Syafiqah betul. Yasin betul. Wadiha. Cik kira lagi sekali. Sekali je lagi. Rasanya dapat ni. Hatiah betul. Najiha betul. Amsyar betul. Sweta betul. Zahra betul. Okay, Aimi betul. Okay, Najiha betul. Ana betul. Alia betul. Kamil betul. Okay, Kaisara, cuba lagi sekali. Salah tu. Sekali lagi. Try. Seminit lagi semua orang. Okay, seminit je. Sebab soalan ni panjang sikit. Jadi cikgu bagi masa lama sikit. Seminit lagi tak apalah Wadiha. Kalau dah cuba sama je, bertenanglah kejap. Tunggu jap. Tapi cikgu bagi lagi seminit. Kalau nak cuba, cubalah dulu. Dalam seminit. Wadiha, cuba copy paste balik hantar jawapan tadi. Tata betul je. Okay, Hanif betul. Adam betul. Okay, Wadiha. Masih salah. Sorry. Okay, dah lah tu seminit Okay. So,
By the way, kalau korang kira dapat negatif, confirm salah. Kalau kira dapat negatif, confirm salah. Okay, sebab dia kena bergerak. So, mana boleh dia negatif? Okay, so Jared salah. Tapi tak apa, semua orang yang mana tak dapat lagi tu, cuba dengar kejap. Okay, Balkis betul. Okay, dengar kejap Cerita dia macam ni. Again, okay, bayangkan ni exam, macam mana nak buat. Tengok soalan, nampak. Okay, ni kuantum ni. So, kalau kuantum, nampak tenaga kinetik E sama dengan W plus K max. So, dalam situasi ni kita memang nak K max. Ni yang kita nak cari. Okay, sekarang ni cari E. E tak ada. W pun tak ada. Tapi, okay, tengok dalam soalan ni dia bagi frekuensi ambang bla 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 adalah this value. Okay, soalan korang, ini lambda ke lambda not? Lambda ke lambda not? Jap, sabar. Sorry. Kejap. Cikgu salah tanya. Baru perasan Adam cakap. Okay, korang ni F ke F not? F ke F not? Sorry. Ni F ke F not? 5.16 ni. F ke F not? Okay, ini adalah F not. Kenapa? Sebab, tengok ayat. Dia kata, sebab dia kata frekuensi ambang, threshold frekuensi. Sebab tu satu unit tu penting. Kalau dah nampak hertz, mestilah frekuensi takkan panjang gelombang, takkan lambda. Kan? So 5 kali 5.16 kali 10 kuasa 14 adalah F naught. Okey, soalan lagi tak habis lagi. Daripada F naught sebenarnya korang boleh dapat E ke korang boleh dapat W? Bila korang ada F naught, korang boleh dapat E ke korang boleh dapat W? Apa yang korang boleh dapat? Kalau F naught, kalau ambang. Okey, kalau ambang mesti W. Okey, kalau ambang W, tak tahu pandai-pandai lah ingat W ambang wambang, pandai lah. Okey. So ambang W. Jadi dalam kes ni W kita akan pakai HF naught. So H adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Okey, tambah dengan K max. E, kita akan guna yang ni. So dalam kes ni lambda lah. Bukan lambda not. Kenapa? Sebab dia kata cahaya tu sendiri. Light tu sendiri adalah this wavelength dia. So, E sama dengan HC per lambda. Sebab kita ada lambda. Jadi 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Okey, kejap sabar. Ada kesalahan di sini. Cikgu tak tulis sampai habis. Kejap, sorry. Okay, ni adalah K max, ni adalah HF tadi, F naught 5.16 kali 10 kuasa 14. Tambah K max, baru betul. So, 6.63 ni kali dengan C, 3 kali 10 kuasa 8. Bahagi dengan lambda. Lambda kita adalah 560 tapi nanometer. 10 kuasa negatif 19. 9 je cikgu. Okay, sorry. Negatif 9. Okay, jadi kira dulu. Okay, 6.63 eksponen negatif 34 kali 3 eksponen 8 bahagi 560 eksponen negatif 9 dapat 3.5518 kali 10 kuasa negatif 19. Yang sebelah situ pula 6.63 eksponen negatif 34 kali 5.16 eksponen 14. 3.42108 kali 10 kuasa negatif 19 tambah K max. So, bawa ke sana, kita tolak lah. 3.5518 eksponen negatif 19 tolak answer, dapatlah K max sama dengan 1.3072 kali 10 kuasa 20 tipu negatif 20 Joule. Itulah ceritanya. Okay dah, settle. So, kalau ikut soalan yang biasa tapi mencabar sikit, biasanya macam ni cara dia tanya. Okay, kalau tak dia akan suruh tukar salah satu je, tapi kadang-kadang dia suruh tukar dua-dua.
Jadi apa-apa pun dalam kepala korang E sama dengan W plus K max. Itu yang paling penting. E sama dengan W plus K max. Lepas tu tengok E ada tak? Kalau tak ada, cari. Pakai HF atau HC per lambda. W ada tak? Kalau ada, pakai. Kalau tak ada, cari HF naught atau HC over lambda naught. Itulah ceritanya. Okay. Habis dah soalan pengiraan dekat sini. Jadi sekarang soalan terakhir, tapi ni adalah section B. Section B pula, sorry, section A. Kertas 2 maksud cikgu. Okay, jom kita tengok soalan kertas 2. Jadi ini adalah soalan daripada Kelantan 2021. Ini adalah soalan daripada negeri Kelantan 2021. Okey, ini adalah Raja untuk tunjukkan kesan fotoelektrik. Okey, jap sabar. Sebelum kita teruskan, semua orang okey lagi ke? 1 sampai 9 kat mana kita sekarang? 1 tak pasti apa itu fotoelektrik, 9 fahamlah. Fahamlah. So 1 sampai 9 kat mana kita? Okay, so kalau mana-mana yang macam tak berapa nak tinggi sangat tu macam faham tak apa. Okay, kena sabar. Nak belajar ni kena banyak sabar. Okay, anyway, jom kita tengok soalan ini. So dalam exam ni lah standard dia. Okay, bila cikgu kata standard, maksudnya bukan soalan ni senang. Tapi dia bukanlah susah. Ni bukan soalan kebat, ni soalan biasa. Ni soalan standard Soalan pertama, apakah maksud kesan fotoelektrik? Pandai-pandai lah. Ingat tak? Cuba jangan tengok nota, jangan tengok apa-apalah. Cuba jawab sekejap. Tengok sikit jawapan korang. Okey. Yasin, okey. Kalau kena teka lah kan. Ingat cahaya datang, elektron keluar. Okey, Erina, bagus. Soalan pertama standard definition. Okey, Jared betul. Sekejap, Amni nama. Cikgu tak ingat. Okey, tu dekat dah. Tapi kena cakap pasal kenapa elektron tu keluar. Dia bukan elektron tu keluar saja, dia ada reason kan? Okey, Wadiha betul. Okey, Alia okey. Okey, Sabrina okey. Lebih kurang gitu. Betul lah tu. Okey, Lochan tak boleh. Bukan itu jawapan dia. Walaupun cikgu faham poin awak, tapi bukan itu jawapan dia. Cannot answer like that. So, okey, Kaisara dekat tapi kena sebut pancaran elektron tu dari mana. Okey, Haziq betul. Now, cikgu nak tunjuk Kaisara kena ada permukaan logam tu, betul. So, keyword apa yang penting? Aimi, tu namanya tadi. Okay, so Aimi betul. Alright, elektron keluar. So sebut pasal pancaran keluar elektron, emission of electron. Dari mana kena sebut? Dari logam. Kenapa dia boleh buat macam tu? Kenapa jadinya benda tu? Sebab ada cahaya. Okay, sebab disinari alur cahaya pada frekuensi tertentu. Biasanya sampai alur cahaya pun dia terima je. Tapi kalau nak selamat sampai habis lah. Okay, this is the definition. Ni tak boleh tidak lah. Tak boleh nak buat apa, kena hafal. Okay, pandai-pandai lah korang. Okay, now jom kita tengok seterusnya soalan dia kat bawah. Nyatakan. Okay, dia minta satu syarat je. Tapi ada 3 kan, tadi kita belajar. Buat ayat penuh Nyatakan satu syarat untuk elektron dibebaskan daripada permukaan logam. State one condition. Dia minta satu je. Okay, kita ada 3. So, korang boleh bagi satu daripada 3. Okay, so Jared betul. Okay, Aimi dekat tapi salah. Dekat sangat. Okay, Sabrina betul. Okay, Lochan. Dekat tapi salah. Okay, Wadiha betul. Alia betul. Okay, Yasin betul. Swita betul. Hanif betul. Nis betul. Okay, Afwan salah. Okay, untuk yang ni korang bagi satu daripada 3. Tadi kita belajar untuk fotoelektrik berlaku awal-awal tadi kan, sebelum kita masuk Einstein punya ni. First kali kita belajar 3 syarat.
F kena lebih besar daripada F naught. Okay. Lambda kecil daripada lambda naught, E lebih besar daripada W. Tapi tulis ayat penuh lah. Okay, tulis ayat penuh. Just in case. Biasanya dia terima je tapi takutlah kan. So just in case tulis penuh. Frekuensi cahaya. Sebut tau, jangan frekuensi je. Frekuensi cahaya atau foton lebih tinggi daripada frekuensi ambang. Okay, light frequency is higher than threshold frequency. Okay. Wavelength of light is shorter than threshold wavelength. Panjang gelombang ambang lebih pendek dari panjang gelombang sorry, salah. Panjang gelombang cahaya lebih pendek daripada panjang gelombang ambang. Okay, last sekali adalah tenaga foton lebih besar daripada fungsi kerja. Okay, energy of photon is higher ataupun bigger daripada work function. Itulah ceritanya. Okay dah, habis kat situ. Okay, mana-mana daripada 3 tu. Okay, so ini ingat tau sebab dia memang senang, banyak lah benda dia boleh tanya daripada situ. Dia suka lah tanya benda tu. Anyway, habis. Next. Soalan seterusnya adalah kira-kira. Standard lah tu. Dia dah tanya ayat-ayat, lepas tu dia tanyalah kira-kira. Okay. Soalan 1 dulu. Jangan hantar kat cikgu jawapan nombor 2 tau. Kalau dah kira pun, jangan hantar lagi. Nanti cikgu ingat macam korang salah. Jawab nombor 1 sahaja. Cikgu padamlah nombor 2 ni. Kan semua orang nak hantar jawapan nombor apa ni. Okay. Malah pula rasa. Sekejap. Okay. Kita buat nombor 1 je dulu. Baik Sabrina. Waalaikumsalam. Okay, kita jawab nombor 1 je dulu ya. Syafiqah kira balik salah. Okay. Erina betul. Syafiqah baca soalan betul-betul. Dia tak minta kelajuan cahaya. Dia minta tenaga. Okay, dia minta tenaga. Maksudnya dia minta E. Okay, Kamil betul. Aimi betul. Jap. Aimi 19 kan tu? Bukan 49 kan? Negatif 19 tak? Okay, Najihah betul. Hana. Dia ada kali 10 kuasa something kan? Okay, Zara betul. Sweta betul. Wadiha betul. Okay, Nana betul. Jared betul. Kaisara betul. Yasin betul. Okay, kejap seminit korang. Nak copy link sekejap. Tadi siapa? Okay, Kaisara dah betul. Yasin betul. Hana betul. Suraya betul. Farisha betul. Rafiq betul. Alia betul. Okay, Nis betul. Hanif betul. Aimi betul. Adam betul. Najihah betul. Okay, so okay, Lochan salah. Cikgu rasa jap, Lochan tengah kira soalan lain tau. Soalan ni dia tak tanya kinetik pun. Okay, soalan ni dia tak tanya kinetik pun. Dia tanya tenaga cahaya tu sendiri. Maksudnya dia bukan suruh cari K. Dia suruh cari apa? E. So yang Lochan jawab tu untuk soalan kedua. Tak masuk lagi. Okay, so soalan pertama cari tenaga. So kita tahu tenaga ada 2 formula. HF dengan HC over lambda. So dalam ni dia bagi yang ada frekuensi lah. So bila ada frekuensi kita pakai E sama dengan HF. Okay, Syafiqah betul, Aina betul. So H adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Frekuensi kita adalah 7 kali 10 kuasa 14. Dapatlah 4.641 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, point dia dekat sini adalah cikgu nak cakap
Kadang-kadang kita dah terbiasa dengan soalan yang mencabar. Macam tadilah E sama dengan W plus KX. Tiba-tiba A KMX. Tiba-tiba dia macam senang pula soalan tu dan tak boleh terfikir dah. So kena fahamkan asas. Ini nak cari E sahaja. Anyway, sekarang baru tenaga kinetik elektron yang dipancarkan. Tenaga kinetik elektron yang dipancarkan. Okay, Wadihah betul, Zara betul, Alia betul. Okay, dekat YouTube tu terima kasih sebab respon kat Su. Sorry, cikgu banyak tengok dekat Zoom tau. Sebab cikgu ada satu skrin je. Tapi terima kasih sebab mencuba. Cikgu tengok jawapan semua betul tu. Okay, Aimi betul. Okay. Itu pun bukan cikgu. Dia tak boleh nak mute kan? Tak tahu. Okay, anyway. Apa tadi? Okay, Swita betul, Kaisara betul, Hanif betul, Amshar betul, Erina betul. Okay, Nis betul, Najihah betul, Adam betul, Jared betul, Haziq betul, Najihah betul. Okay, kira settle lah E sama dengan, again, kan soalan dalam ni tiba-tiba tenaga kinetik. So, E sama dengan W plus K max. Jadi, dalam situasi ni E kita dah ada tau, tak payah kira balik. So, 4.641 kali 10 kuasa negatif 19 sama dengan W. Okay, W dia dah bagi kat sini. 2. Ayah tahu. Berapa post pun. Aisyah, tolong mute boleh tak? Cikgu tak tahu kenapa. Okay. Dia terperanjat lah tu. Okay. Alright, so anyway. 2 point. Mana tadi? 32 kali 10 kuasa negatif 19 plus K max. Okay. Soalan dia 2 markah. So macam mana 2 markah? Satu adalah substitution ni. Satu lagi adalah jawapan akhir kita. So K max tu kita dapat 2.321 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, yes. Itu adalah tenaga. Betul. Okay, so macam ni lah soalan standard. Ini bukan kebat, tapi ni bukan macam alah senang sangat. Tak, ni soalan biasa. Okay, jadi at least biasakan dengan soalan yang biasa dulu. Okay, Cikgu Sophie kawan cikgu ke? Tak, cikgu lah Cikgu Sophie. Oh, ni mesti datang daripada TikTok. Siapa datang daripada TikTok? Survey jap. Siapa datang daripada TikTok? Oh, terperanjat tak? Okay, yes. Okay. Cikgu Sophie. Ini sebenarnya Cikgu Sophie yang dekat TikTok tu filter je. Dekat TikTok tu filter. Okay, so anyway, korang inilah dia ceritanya. Sekejap, tadi cikgu ada benda nak tunjuk tapi cikgu tak ingat. Sabar jap. Sekejap seminit. Ada benda penting ni. Allah. Tak apalah, tak ingat dah. So anyway, anak-anak, tu jelas ceritanya. Kelas kita pada hari ni dah habis dah kesan fotoelektrik. Jadi, apa yang kita dah belajar pada hari ni, kejap-kejap, recap. Korang, bila korang study kan, korang study, dah hujung-hujung tu, cuba recap balik supaya korang macam keep track apa yang kita dah belajar pada hari ni. So, first tadi kita belajar pasal kesan fotoelektrik. Okay, cikgu tulis dalam bahasa Melayu je tapi cikgu sebutlah kesan fotoelektrik atau photoelectric effect. So, kesan fotoelektrik adalah apabila elektron dipancarkan. Elektron dipancarkan apabila ada cahaya. Okay, dengan frekuensi tertentu, dia menyinari logam. Okay, so cahaya tu ada frekuensi tertentu. Lepas tu sinari logam, so berlakulah kesan fotoelektrik. So, untuk benda ni berlaku ada 3 syarat. Yang pertama, F kena lebih besar daripada F0. Yang kedua, E kena lebih besar daripada W. Yang ketiga, lambda kena lebih kecil daripada lambda not.
Cikgu dah ingat dah nak tunjuk apa. Okay. Kejap lagi Sekejap. Okay. So daripada sini, kita belajar pasal Einstein punya photoelectric theory. So ini adalah formula dia yang paling asas. Ini adalah formula dia yang paling asas. Tapi dalam exam dia tak bagi ni direct. Jadi E korang kena cari guna HF. E kena cari guna HC over lambda. Tengoklah apa yang ada. W korang cari pakai HF naught dan HC over lambda naught. Gitulah dia. Tapi ni yang cikgu nak tunjuk ni. Kejap kita try buka Selangor 2022. Cikgu nak tunjuk formula yang dia bagi kat dalam exam. Biasanya formula dia lain sikit. Side Okay. Dalam exam, kalau korang tengok, ini adalah dia punya formula. So, cuba tengok dekat sini. Formula kita tadi, E sama dengan WK max tak ada kan? Okay, formula E sama dengan W plus K max tak ada. Yang ada adalah benda ni. Okay, yang ada adalah formula yang itu. Jadi, janganlah terperanjat. Bagi cikgu, personally, cikgu still akan cadangkan kat korang ingat sendiri benda ni. Sebab cikgu takut benda ni mengelirukan. Ini betul lah, fakta dia tak salah. Betul dah sebab E tu adalah HF. Sama je. Okay, lepas tu kinetik punya energi memang 1/2 mv squared. Formula dia. Tapi, bila buat macam ni takut kalau ada lambda korang tak terfikir. So, paling utama walaupun dia tak bagi, tolong ingat yang ni. Biasanya dia akan bagi dalam form yang ni. Tapi ni dah expand. So, kalau boleh, try. Bolehkan jugalah guna benda ni. Okay, ingat benda ni. Gitulah ceritanya. Okay, sekarang betul dah habis dah. Okay, so anak-anak, ini esok masih, kejap, cikgu nak stop recording dulu. Sekejap ya. Okay.